tuan-tuan, kelas kita malam ni. Okey. Jadi kita mulakan kelas kita untuk siri 50 ni dengan doa umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam siri yang ke-50, Asas I'rab dan juga terjemahan ayat-ayat Al-Quran, anjuran dari Citra Center. Alhamdulillah, hari ini kita masuk sudah siri yang ke-50. Malam ni apa yang kita nak kongsikan lagi kepada tuan-tuan, sambungan daripada perbincangan kita yang lepas, ya. Malam ni saya nak bincang luar lagi daripada surah, tapi maklumat ini ataupun perkongsian ini saya dah sempat kongsi dalam kelas-kelas bahasa Al-Quran yang lain yang saya ajar. Tapi untuk kelas kita Rabu malam saya belum lagi ada kesempatan. Jadi malam ni baru sempat saya nak bincang tentang masih lagi cerita tentang ma'ani. Masih lagi cerita tentang fungsi perkataan ataupun fungsi kalimah. Ya, tapi ini lebih kepada haraf. Dia lebih kepada haraf yang kalau kita tengok haraf tu dia lebih kurang dia punya makna, tetapi hakikatnya ada beza penggunaan. Okey, berkaitan apa sebenarnya? Dalam modul ni boleh lihat pada muka surat yang melibatkan haraf, ya, yang melibatkan haraf. Jadi saya nak bincang sedikit tentang ketiga-tiga haraf ni, tentang ketiga-tiga haraf ni. Kelas yang lain saya dah sempat bincang, tapi kelas yang malam ni belum, ya. Ada 3 di sini, ya. Lepas tu saya nak minta juga kalau boleh, ya, admin tolong tengok-tengokkan ni audio tuan-tuan, kalau boleh mute dulu sebab kita nak fokus dulu pada saya punya perkongsian. Nanti di ujung kalau ada soalan boleh tanya, ataupun kalau tuan-tuan ikut kita punya kelas dalam Zoom, just share message dalam box tu, nanti kita akan kongsikan ataupun kita akan kongsikan jawapannya lah. Ni ada 3 di sini yang kita nak bincang. Pasti tuan-tuan tertanya juga, ya, wa, bi dengan ta, ya, wa, bi dengan ta. Apa yang boleh kita bincang daripada 3 haraf ini? Kalau orang yang ada pengalaman belajar, dia nampaklah, maksudnya dia nampak awal tu ketiga-tiga ni, ya, biasanya dia termasuk dalam makna ataupun dalam fungsi sumpah. Sumpah Arab menyebut qasam, ya, qasam. Ya, qasam. Ada satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Waqiah kalau tak silap, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya itulah, ya, sumpah, ya, sumpah yang besar, ya, ada kalimah qasam. Ketiga-tiga ini wa, bi dengan ta. Wa ni bukan yang kita faham yang ataf dan tu, bukan. Ini lain. Kita belum pernah jumpa, tapi saya ada masukkan pada bahagian yang taukid ni.
ketiga-tiga ni wabi dengan ta ni ya, kita perlu tahu secara asasnya adalah dia memberi makna sumpah. Ya, dia tiga-tiga tu tujuannya untuk bersumpah. Ya, macam yang kita biasa dengar lah. Ya, kalau isu di Malaysia ni, kalau contoh seseorang tu nak bersumpah, ya, tuan-tuan biasa dengar, ya, orang itu akan menyebut wallahi, akan wah, ya, demi Allah. Wah ni biasa kita jumpalah, ya, wal asr, wal duha. Lagi satu saya nak pesan juga, kalau audio tu kurang jelas, tuan-tuan boleh guna earphone ke, ya. Boleh gunalah alat-alat yang bantu kita untuk lebih mudah kita belajar. Ya. Sebab kadang-kadang internet tu ada masalah, jadi mungkin suara tu dia tenggelam timbul sikit lah. Cuma setakat ni saya lihat okey, dan moga-moga sepanjang kita kelas malam ni tak ada apa-apa gangguan lah. Ya. Okey, baik. Tiga-tiga haruf ni, wa, bi dan juga ta, ya, dia adalah dikategorikan sebagai, ya, haruf ataupun jamak dia huruf, ya, partikel-partikel sumpah, ya, huruf qasam. Okay. Tiga-tiga ni kita dah biasa dengar, ya, ada kalimah wallah, ya, billah, demi Allah ataupun dengan nama Allah, tallah, ya, dengan nama Allah ataupun demi Allah. Tiga-tiga ni sama. Dia tiga-tiga ni kita akan nampak wabi dengan ta ni dia qasam, iaitu untuk elemen ataupun partikel sumpah, ya. Tiga-tiga itu, ya, tiga-tiganya memberi makna demi. Okay, demi, kadang-kadang macam bi ni dia juga ada beri makna dengannya dengan nama Allah, begitulah. Okey. Ketiga-tiga ni kita akan nampak peringkat awal dia semua sama kan demi. Tapi Al-Quran ni dia akan mengkhususkan penggunaannya. Wa qasam ada konteks dia. Bi qasam ada konteks dia. Ta'ul qasam ada konteks dia. Sangat menarik sebab kita akan nampak kepelbagaian penggunaan dia. Kalau saya ingat lagi waktu di sekolah belajar, kalau kita lihat pada buku rujukan, dia setakat sebut sama je. Wabi dengan ta ni, haruf qasam, dia mabni, dia kebal, dia tak boleh berubah, maknanya demi. Lepas tu juga kita ada belajar, tiga-tiga ni, lepasnya isim, ya, macam wal asr, wal duha, tallahi, billahi, bi'izzatika. Biasa memang ketiga-tiganya, ya, selepasnya mestilah dia isim, ya. Ni peringkat awal yang kita nampak, ya. Bi dengan ta, ketiga-tiganya mestilah, ya, selepasnya itu dia isim, kata nama, ya. Dan isim ini dia mesti berbaris bawah, ya. Dia mesti ya, okey, saya share balik. Okey. Alright. Tadi kita cerita apa dengan tuan-tuan, kita cerita tadi tentang wabi dengan ta ni, ya. Kita katakan bahawa, ya, kalau yang ketiga-tiga ini, ya, dia selepas mesti isim dan isim tu hujung kena baris bawah. Okey. Dan yang perlu untuk kita tahu juga, ya, adalah sebenarnya macam tadi kita tunjuklah, ya, ayat Al-Fajr ni, ya, ada dia ada word di sini, ya, wal fajar di sini. Jadi waw di sini dia demi, ya, dia bukan dan ataf istinaf, bukan. Dia demi. Yang kita biasa dengar wal laili, wat duha, tu semua demi. Waw qasam, lepasnya memang dia isim tu dia kena baris bawah. Ya, ambil saja surah-surah yang ringkas, kita akan nampaklah. Contoh surah Asy-Syams, ya, wasyamsi, ya. Kenapa tak dibaca
wasyamsu ya. Kenapa tidak disebut wasyamsa? Kerana kita sedia tahu, kita sedia maklum bahawa kalimah wa ini ya, dia waw itu dia demi, ya dia demi waw qasam, maka waw qasam itu dan juga bi qasam dan juga ta'ul qasam menyebabkan lepas isim tu perlu baris bawah. Biasa baris bawah ni untuk fungsi apa? Maksud saya, biasanya kita bincang yang membaris bawahkan ni huruf apa? Tuan-tuan, biasa yang membaris bawahkan ini huruf jar. Betul? Biasa yang baris bawahkan ni huruf jar. Kan? Kita jumpa mana-mana huruf jar ni, macam contoh bi kan, dengan bismi. Mina, a'udzubillahi minasyaitani, mina syaitani. Biasa yang baris bawahkan ni huruf jar. Tapi sekarang ni qasam pun sama juga. Huruf qasam tiga-tiga ni pun membaris bawahkan hujung isim selepas ni. Mungkin ada yang tertanya juga, kan, kalau macam tu kenapa masuk dalam taukid ni? Okay. Tuan-tuan kalau ada pengalaman pergi Arab country, cuba borak dengan orang Arab, tengok cara mereka bertutur. Mereka banyak sebut kalimah wallah. Kalau borak sikit, wallah. Injad wallah, bila alaik wallah, dia ada sebut kalimah wallah. Itu sumpah dekat situ macam kalau kita yang bahasa ni macam betul ke? Sungguh-sungguh ke? Macam tu. Tapi Arab dia sebut wallah, betul. Really, kalau English tu like really, macam tu. Dia untuk penegasan lah juga sebenarnya. Dia untuk menegaskan sesuatu ujaran, menegaskan sesuatu pertanyaan, menegaskan satu statement. Dia akan sebut wallah. Jadi sebenarnya itu sebab wabi dengan ta ni dimasukkan dalam, saya masukkan dalam taukid kerana memang budaya Arab secara umum bila digunakan huruf qasam, sumpah wabi dengan ta, itu juga tujuannya untuk penegasan taukid. Arab biasa sebut kalimah wallah, billah kalau mereka nak menegaskan sesuatu ayat, kalau mereka nak menekankan sesuatu makna. Cuma persoalan kita malam ni, kita nak tahu apa beza dia wa, bi dengan ta ni. Jujur saya kata pengalaman saya belajar sikit ni tuan-tuan, di universiti dia tak adalah tekankan sangat kalau kita maupun kita perlu pembacaan luar. Sebab kita bincang soal Al-Quran, penggunaan Al-Quran. Macam yang minggu lepas kita bincangkan, beza perkataan sanah, beza perkataan am. Dua-dua memberi makna tahun. Sekarang ni kita biasa dengar wallah, billah, tallah. Kita tahu tiga-tiga demi, qasam. Apa beza dia? Al-Quran sudah pasti menunjukkan perbezaan ketara antara wa, bi dan juga ta, mesti. Jadi apa beza dia? Saya dah, macam tadi yang saya maklumkan, kelas malam ni saya belum lagi sempat bincang. Yang lain ada juga. Malam ni saya belum lagi sempat. Jadi saya ambil peluang nak sharing juga manfaat yang sama dengan ibu ayah yang turut serta kelas anjuran Harian Quran Center. Jadi apa perbezaan antara ketiga-tiganya? Kita tahu tiga-tiga ni tadi qasam, sumpah, dia juga taukid demi, lepas ni isim, setiap kata isim tu dia kena baris bawah. Wal asri wasyamsi, demi, semua makna sama. Ibarat kita tanya pada tuan-tuan, beza antara engkau, kamu, awak, yang kita tahu kan, macam yang kita biasa ceritakan. Jadi orang Arab, ulama nahwu, ulama lughah, dia bincang macam mana tiga-tiga ni ada appear dalam Quran. Quran spesifik penggunaannya. Bila guna wallah, bila gunakan waw qasam, ada sebab. Bila ayat gunakan ba'ul qasam, ada sebab. Bila ayat gunakan ta'ul qasam, ada konteks tertentu. Ada siyaqat khassah. Ada konteks, ada certain konteks. Kita nak bincang. Okey. Saya petik daripada kitab Ma'ani Nahwi karangan Dr. Fadil Salih Samirai.
jilid yang kedua saya kira kalau tak silap. Okey. Dia disebut di sini ahraf al-qasam. Ahraf ni dia huruf jugalah ya, dia jamak daripada huruf juga. Ahraf tu dia jamak daripada huruf. Satu haraf, satu partikel haraf kalau banyak huruf ataupun ahraf ya. Ni. Okey? Banyak huruf. Okey. Kat sini ya, kalau kita lihat ya, dia sebut ashhar. Ini isim tafdil ni, ashhar ni isim tafdil. Yang paling popular ahraf al-qasam ya, partikel sumpah yang paling popular dia ada 4 kat sini ya, ada wa, ada bi, ada ta, ada lam. Yang ini kita tunjuk 3 je ya, dia ada 4. Nanti kita boleh bincanglah yang lam ni ya. Cuma yang lam ni dia perlu masuk kepada perkataan tertentu baru dia menjelma makna sumpah. Dia ada 4. Ada kelas dia tanya, kan lam ni ustaz adakah lam yang ini? Bukan, lam yang ini lam taukid, ini sesungguhnya. Lam ini ada kalau ada na, biasa ada la ni ada na. La'am, la'anna, la'aki dan na, la'usallibanna. Itu lam taukid, ini lam yang berbeza, ini lam yang qasam, demi. Tadi saya kata apa? Lam qasam ni ibu ayah akan nampak penggunaannya dia perlu dia perlu guna dengan satu word tertentu baru dia form makna sumpah. Okay, dia cerita pada kita wahid-wahid, satu persatu kan. Kalau al-waw, yang waw qasam, okey, demi, wahya aktsaruhunna isti'malan fil qasam. Waw al-qasam itu paling banyak digunakan. So kita kata no wonder lah. Kan kita pun tadi jumpa pun banyak wah. Kan ada waw, wal asr, wal fajar, wal duha, wal syams. Okey. Kita dapat our first finding tu dia sebut ya, waw qasam ni waw yang terbanyak ataupun haraf qasam yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran berbanding bi, berbanding ta. Ini pegang. Okey? Makna waw ni apa tadi? Demi sumpah. Okey. Kita santai je share dengan tuan-tuan, tapi manfaatnya cukup penting untuk kita tambahkan kefahaman kita pada ayat Quran ya. Wahia wa ta'u takhtassani bihi min baini hurufil jar. Ini saya rasa tak perlu kita ulas sangat. Bagi saya lah tak berapa poin besar. Okay. Ini yang lebih penting. Wala yuzkaru fi'lul qasami ma'aha fala yuqalu aksama ataupun uksimu, dia mana-mana boleh. Apa maknanya? Waw qasam tidak disebut waw qasam itu bersama dengan fi'il qasam. Tidak disebut fi'il qasam bersumpah dengan waw qasam. Contoh dia kalimat ini ya. Ini dia ada 2 cara nak sebut. Aksama boleh ya, aksama kata akar, aksama kata akar ya. Dia beri makna dia telah bersumpah ya. Aksama kata akar. Okey, tadi kita sebut qasamun. Qasamun tu dia masdar. Ya, dia memberi makna sumpah. Ini akar dia aksama. Ada wah. Kan dia telah bersumpah ya, wazan af'ala. Okey, baik. Lagi satu saya nak pesan yang mungkin baru ikut kita punya kelas, kita dah masuk sesi 50 dah. Tolong tuan-tuan follow daripada kelas siri kita yang pertama. Tengok web, tengok Telegram, follow video kat YouTube. Untuk rujukan kita lah. Jangan terus masuk kalau yang beginner. Nanti kita tak boleh ikut. Sebab tajuknya agak dah ke tengah. Ya? Yang baru tengok daripada siri halqah ula, daripada the first episode dalam YouTube ada. Okey, balik kepada ni tadi, aksama ni. Okey, yang ini aksama boleh
akar hujung baris atas ada wa madhi. Lepas tu juga boleh disebut uksimu. Mana-mana bolehlah, dia bergantung kepada si penutur lah. Kalau uksimu tu kita kata kalau uksimu pula dia akan jadi ni kan. Kalau uksimu tu dia akan jadi bahagian yang ini. Kalau uksimu tu dia akan masuk yang tadi aksama dia masuk sini. Ya, aksama dia masuk sini, kata akar huwa. Ya. Kalau kita kata yang kita kata uksimu, dia masuk yang mudhari' ni. Ada masuk yang mudhari', dia masuk pada bahagian yang sinilah, ni uksimu. Dia ada anita, dia ada dhammah, ada alif anita, ada dhammah, ada ana. So kat sini sebenarnya dua boleh sebut aksama. Kalau aksama dia wa kan, telah bersumpah dengan nama Allah, demi Allah wallah, ataupun uksimu aku mudhari', ya, uksimu aku, mudhari', ya, mudhari', aku bersumpah, ya, demi Allah, begitu. Okey, tapi itu bukan persoalan dia. Persoalan dia, boleh tak kita sebut fi'il, ini dah fi'il, sebut lagi wa. Boleh tak, tuan-tuan? La, tak boleh. Tak boleh. Apa yang bolehnya, Ustaz? Kalau wa tak boleh, boleh apa? Bi boleh. Bi. Itu maksud dia. Wala yuzkaru fi'lul qasami ma'aha. Dan haraf qasam wa, demi, dia tak boleh guna sekali dengan fi'il sumpah. Quran ni ada terkadang disebut fi'il sumpah, mestilah disebut dengan haraf sumpah tu. Dia tak boleh ganding dua terus, fi'il dengan haraf qasam tu, waw. Waw tak boleh. Bi boleh. So kalau nak sebut ustaz, misalnya nak sebut fi'il juga, dia bersumpah, aksama, aku bersumpah, uksimu, demi Allah, dengan nama Allah. Kita nak guna apa? Kita gunakan bi boleh. Uksimu billah. Kan misalan contoh ni. Itu boleh. Bi. Waw tak boleh. Itu maksud dia. Inilah perbezaan dia. Waw qasam macam mana? Bi qasam macam mana? Okey. Bi boleh. Uksimu bi. Itu betul. Biasa kita dengar daripada Arab akan sebut uksim billah. Tak pernah tuan-tuan dengar uksim wallah. Walhal sama je, bersumpah demi kan, wa demi, bi pun demi. Tapi tak. Ini Quran tunjuk. Maksudnya takkan pernah tuan-tuan jumpa dalam ayat Quran ada waw qasam, ada waw qasam demi kan. Dia datang menimpil juga fi'il bersumpah. Takkan ada. Tapi kalau gunakan ba'ul qasam dengan ataupun demi, dia boleh datang fi'il. Itu beza dia. Ini yang kita kena tambah. Maksudnya waw qasam ni ada hudud isti'mal. Ada pembatasan penggunaannya. Kita bukan boleh main tukar waw bita demi, kita boleh tukar-tukar misalnya. Tak ada, tak boleh. Ada dia punya batas. Ini Quran tunjuk. Dia sebut apa juga lagi? Ya. Dia sebut apa juga lagi? Waw qasam wala tadkhulu ala dhamiri fala yuqalu waka. Ya, dia sebut apa? Waw juga. Dia tak boleh masuk dengan dhamir. Contoh kita nak sebut demi engkau Allah. Kita tahu kan tuan-tuan, ka ni kan dhamir, ya. Kata ganti nama yang melekat, mutasil, engkau. Kita nak sebut demi engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey. Ya, demi engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan yang ka, dhamir. Yang dhamir, waka. Boleh tak? Tak boleh. Itu maksud as-Samirai daripada kenyataan yang kita fokuskan sekarang ni. Okay, tambahlah kat sini wa qasam, ya. Most frequent, maksudnya paling banyak, ya, digunakan haraf qasam dalam Quran waw. Berbanding yang lain. Paling banyak digunakan dalam sacred text dalam Quran, dan waw ada kepantangan dia. Waw, ya,
tidak boleh digunakan sekali dengan fi'il dan tidak boleh guna sekali ya, dengan dhamir. Habis kalau tak boleh, kita nak gunakan huruf apa? Macam tadi nak sebut juga fi'il bersumpah, ganding dengan huruf qasam billah, uqsim billah, aqsama billah. Okey, kalau yang waka ni dia tak boleh wah tak boleh kan demi engkau, sebab kita tahu waw ni ustaz yang qasam dia tak boleh tadkhul ala dhamir, tak boleh waka wakuma misalan, tak boleh, mamnu. Apa yang boleh? Yuqalu, ya, dibolehkan ataupun boleh disebut bi. Kita nak sebut dengan nama engkau Allah, ya, ataupun demi engkau. Tuan-tuan dah pegang, kau ni kalau dhamir kita gunakan ka lah kan, engkau Allah. Kita gunakan bi. Ini dalam puisi Arab, dalam Arab punya poem banyak. Ya, puisi Arab bika, ya, demi engkau Allah Subhanahu. Itu betul. Jadi nampak tak beza dia? Rupanya ada beza. Wa qasam begini ada pembatasan, bi qasam. Oh, Ustaz kata bi qasam ni dia boleh masuk dengan fi'il, bi qasam kan dia boleh masuk dengan dhamir. Itu beza dia. Nampak kecil, tapi kalau kita tak bincang pun nanti mengganggulah kita punya kefahaman. Ya, wa, bi dengan ta. Kalau tanya yang belajar, ialah maksudnya yang tak ada asas, tuan-tuan, ya, setakat nampak haruf je lah kan. Jadi di situ ada kurang dia. That's why sebenarnya kita ni kalau dah boleh baca Quran tu, cuba je belajar bahasa Arab, Al-Quran. Dah maksudnya dah boleh baca Quran tu, dah boleh dah maksudnya belajar bahasa Al-Quran. Orang kata tak boleh. Boleh dah, sebab kita dah boleh baca. Kita tinggal nak faham je. Perkataan tu dah banyak jumpa. Wah, berapa banyak waw kita jumpa. Sekejap waw dan. Ni Ustaz cerita waw qasam pula. Ada pula dia punya batasan-batasan penggunaan waw qasam pula. Punyalah meriah bahasa Al-Quran ni. Sebab bahasa Arab tu, sebab Quran ni turun dalam bahasa Arab. Ulama tafsir kata apa? Bahasa Arab, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih Quran turun dalam bahasa Arab? Ya, kerana antara kelebihan bahasa Arab ini, ya, ulama tafsir sebut, ya, bahasa yang paling banyak vocab. Bahasa yang paling banyak vocab. Bayangkanlah satu haruf partikel wa, banyak dah tuan-tuan belajar. Ya, ini kena sedar. Ya, lepas tu kalau kita kata, ya, contohnya kita kata apa tadi, vocab banyak kan, dia punya mufradat banyak. Lepas tu dia punya ma'ani pun banyak. Kenapa kata ma'ani banyak? Kita ada bincang sebelum kan. Macam mana min? Okey, min kan, ya, min punya macam-macam makna kan. Min ada makna tabai. Min min ada makna zorfiyah. Punya kayanya kosakata Al-Quran. Punya kayanya makna kata Al-Quran, kata bahasa Arab. Sebab dipilih ulama tafsir sebut berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Malah kalau tuan-tuan tengok pada finding research yang tentang language pun ada kata antara pemulihan bahasa yang sukar juga antaranya bahasa Arab lah. Kan untuk kita belajar tu takes time, ambil waktu sebab banyak sangat vocab dan juga makna yang ada. Ya. Jadi itu kita perlu nampak. Okey, balik kepada cerita ni tadi. Waw qasam, ya, kita kata dia demi. Okey. Paling banyak guna banding huruf qasam lain dan dia tak boleh guna sekali dengan fi'il, ya, dan juga dhamir ataupun dhamir. Nak sebut fi'il dengan wa tak boleh. Nak sebut bersumpah demi gunakan wa tak boleh. Nak sebut demi dengan dhamir tak boleh. Yang boleh bi. Ya, yang boleh bi. Bi qasam dia kita kata tadilah kan kita tunjuk bi qasam dia boleh terima bentuk-bentuk seperti itu. Dia boleh terima dengan fi'il. Ini Quran dia tunjuk. Quran dia tunjuk, kita tunjukkan amfilah syawahid daripada kitab untuk jadi rujukan kita. Ya. Jadi di sini
dia tunjukkannya. Lagi satu, meskipun waw ni dia ada hudud isti'mal, ada pembatasan guna, ada keluasan juga. Dia sebut apa? Waw ni dia paling banyak. Jadi bila dia paling banyak tuan-tuan, dia boleh tadkhulu ala kulli muqsamin bi. Ala kulli muqsamin bi. Ni dia. Ala kulli muqsamin bi. Maksudnya apa? Maknanya waw qasam demi, okey, demi, dia boleh masuk. Dia boleh masuk dengan apa-apa jenis isim lepas dia. Dia beza dengan beza dengan B. Tu sebab tadi kita nampak dia masuk dengan apa? Contoh waw kat sini kan. Waw. Waw qasam, kita kata demi lah. Okey, demi. Dia boleh masuk dengan kalimah al-fajar, ya. Dia boleh masuk dengan kalimah layalin. Dia boleh masuk dengan kalimah laili. Beza dengan ba qasam, lebih-lebih lagi ta qasam. Ya. Okey. Muqsamin bi ni apa? Muqsamin bi ni, muqsam ni, muqsam. Mana datang perkataan muqsam ni? Kamus pun ada sebutnya, ini muqsim. Nampak tak ni muqsam? Sayanglah kalau kita tak tunjuk, kita tak ada mengulang, nanti tuan-tuan tak boleh nampak bentuk perkataan tu macam mana kan? Kita ambil peluang sikit. Tadi akar dia apa ya? Kita tadi kata akar untuk sumpah kita sebut aksama. Kan ya? Kita sebut aksama. Saya tunjuk sekejap kot. Ni. Tunjuk sikit. Dia punya pattern. Okey, dia aksama. Okay, af'ala bentuk aksama, bersumpah, wazan 2. Ya. Jadi bila disebut muf'alun, muf'al, dia sebenarnya muqsamun tu dia apa? Dia isim maf'ul. Okay, isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul ni? Satu kata nama yang kena buat, ataupun kita kata sesuatu yang orang yang macam word ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun kering yang dimakan. Ma'kul, sesuatu yang dimakan. Dia bunyi maf'ul. Itu isim maf'ul. Isim maf'ul ni kata nama tu, dia satu benda yang sesuatu yang terbuka, maftuh. Dia begitu. Dia bukan majhul, dia kata nama. Lihat pada di af'ala aksama, cuba tengok dia punya pattern apa? Isim maf'ul, muf'alun, ya. Dapatlah muqsamun. Bayangkan tuan-tuan, sikit punya mudah kamus siap tunjuk, ya. Maf'ul dia muf'alun, muqsam. Muqsam ni satu benda tu yang disumpahkan dengannya. Itu maf'ul. Muqsam bi, satu benda yang disumpahkan dengannya. Ya, contohnya sekarang ni pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan apa? Ya, al-fajar. Maksudnya al-fajar ni muqsam bi lah. Tambah istilah. Belajar bahasa Al-Quran ni yang pentingnya apa tuan-tuan, kalau kita belajar lifelong learning ni, kita punya pengulangan. Ini saya pesan. Pengulangan. Seminggu sekali pun dah cukup. Tapi kalau kita rajin mengulang, kalau kita rajin tengok contoh-contoh ada pada Quran, tuan-tuan tengok kesan dia. Kita dah ada maklumat tu, kita cuba. Kan kita ada nota-nota sikit-sikit kita catat, kita tengok. Mesti ada perkembangan kita pada kefahaman terhadap ayat Quran, dan kita dah mula membaca ayat Quran tu dengan kita bertanya-tanya. Apa makna dia? Apa maksud dia? Kenapa baca seperti itu? Apa i'rabnya? Banyak aktiviti kita dengan Quran, bukan setakat kita belajar tajwid, qiraah, tetapi bahasa juga kita mula masuk ke dalam bab al-lughah tu. Itu yang bagus sebenarnya, dan tak ramai yang berani. Kenapa saya kata macam tu? Sebab pengalaman kita sikit mengajar, tuan-tuan dalam 2-3 tahun macam tu kan, dia bergantung pada diri sendirilah. Maksudnya, sebab bahasa Arab ni dia luas, ada bab nahunya, sorofnya. Tapi nak memulakan tu, itulah cabaran kita. Nak memulakan belajar tu.
Tapi bila kita bertatih kita sikit-sikit, lama-lama banyak kita akan nampak, insya-Allah. Ya, okay, ni. Wal fajar, maksudnya tambahkan je lah istilah tu. Tambahkan apa? Istilah isim baris bawah ni. Tadi kata wabi dengan ta ni lepasnya kena isim. Isim tu lah nama dia, i'rabnya muqsam, muqsam bi. Muqsam bi, ya. Muqsamun bi. Apa makna muqsamun bi? Sesuatu yang disumpahkan dengannya. Maksudnya kalimah al-fajar, layalin, malam, al-laili ini muqsam bi. Nama i'rabnya, i'rab kata tu. Sabirai sebut apa? Waw ni memanglah dia limit. Memang dia limit, tapi dia boleh masuk dengan macam-macam. Kan? Al-fajar, al-laili, itu specialnya waw qasam tu. Tambahkan. Ya. Waw qasam dia boleh masuk, ya, ataupun kita kata waw qasam dia menerima ataupun dia boleh masuk, ya, dengan apa-apa jenis isim ataupun muqsam bi. Ya. Berbeza dengan ba qasam, ada beza juga dengan ta'ul qasam. Kita akan tunjuk nanti. Saya nak bincang agak banyak, cuma waktu tu kita lihatlah nanti macam mana. Kalau ada, kita boleh bincang juga. Ada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan elemen sumpah dalam Al-Quran. Okey, itu yang tuan-tuan dapatnya. Dia sebut ni. Ini bukan kita cerita. Ya, ini bukan kita reka-reka. Ini As-Samirai sebut, satu alim kabir dalam bidang nahu. Dia sebut apa? Tu. Ya, dia boleh masuk dengan macam-macam dia muqsambi. Juga sebenarnya dia rincikan lagi, ya. Maksudnya apa? Wa qasam ni dia bukan wala tukhtassu bilafzillahi ta'ala. Wa qasam ni dia tak khusus dengan kalimah Allah aja. Ada ke ustaz yang haraf-haraf qasam yang lain yang khusus? Tuan-tuan kena tunggulah. Dia ada dua lagi yang menanti tu. Bi dengan ta. Kan? Maksudnya waw ni dia banyak guna. Jadi bila banyak guna tu dia boleh masuk macam-macam lah. Dia tak khusus dengan kalimah Allah aja. Beza dengan ba qasam. Beza apa tak lebih-lebih lagi dengan ta qasam. Ya, okey. Dia cerita macam tu. Baik. Kemudian, ya, disebut juga pula, ya, tentang ba. Ya, al-ba ni maksudnya bi itulah. Ya, ba, bi, qasam. Ya, sumpah. Kadang-kadang terjemahannya macam jar dengan nama. Kadang-kadang terjemahannya biasanya demi. Kadang-kadang dengan nama. Dia sebut apa? Wa yajuzu dzikru fi'lil qasami ma'aha wa atfu. Ini big point yang kita perlu tekankan. Wa yajuzu dan diharuskan zikru menyebut fi'lul qasami ma'aha, menyebut fi'il qasam dengan ba qasam terus. Macam tadi kita katakan, kalau nak sebut bersumpah demi, ambil fi'il sumpah tu, boleh gunakan wa tak? Tak boleh. Sebab wa tak boleh gadi dengan fi'il sumpah. Gunakan bi. Itu maksud dia. Wa yajuzu zikru fi'lul qasami ma'aha wa hadfu. Maksudnya apa? Boleh qasam ni dia boleh gunakan disertakan dengan fi'il sumpah, bersumpah demi, gunakan fi'il sumpah, ambil bi tu. Cuba tengok dua ayat ni. Satu. Lagi satu, maksudnya bi qasam boleh guna dengan fi'il sumpah tu, ataupun boleh gunakan bi tu ala tul. Maksudnya terus, mubasyarah, terus boleh guna. Pun boleh juga. Nampak tak kat sini? Cuba tengok dua ayat ni. Ayat Al-Waqi'ah dengan An-Nur. Dan bezakanlah dengan Sad. Ayat 82. Bentuk bi ini. Bi ni sebelumnya ada apa? Sebelumnya ada apa? Bi ni sebelumnya ada apa? Tengok. Okey, kita nak bincang. Okey. Okey, baik. Jadi kita tengok yang ayat 75 hingga 77 surah Al-Waqi'ah. Ini saya tunjuk dengan tuan-tuan ada satu manfaat yang kita perlu nampak. Ni yang saya kata ni tadi ya, qasam. Qasam ni sumpah. Quran sebut qasamun.
sumpah. Okey. Okey. Kita tengok ayat 75 hingga 77. Surah Al-Waqiah. Tunjuk. Nampak tak ni? Dia ada gunakan mana pula ni? Dia ada gunakan uksimu. Ya? Dia ada gunakan uksimu. Uksimu. Apa makna uksimu? Anita, ana, dhammah. Fi'il apa? Mudhari', ana, aku. Ya, ini yang kita dapat. Ada aku. Tengok kalau tak dapat, perlu tengok nota. Ini dia masuk area sini. Okey, ni uksimu. Ada aku. Okey, ni pun kita nampak ada aku. Ada aku kat sini. Okey, bersumpah. Betul? Okey. Tuan-tuan nampak? Kenapa dia tak gunakan wah? Ini kita tanya daripada sudut ilmiah lah. Quran tu memang ayat Allah macam tu. Kalau ditanya ataupun kita nak tahu apa rahsia dia, kita belajar, Ustaz, waw pun sumpah, ta pun sumpah. Kenapa guna bi? Sebab wa, harf qasam demi, dia tak boleh masuk dengan fi'il sumpah. Tadi kan kita ada sebut waw, ya, dia tak boleh guna sekali dengan fi'il. Bi dia boleh. Kan bi al-qasam, ba'ul qasam dia boleh. Ini yang kita perlu nampak perbezaan antara wa dan juga bi. Bi boleh. Ni bi boleh. Boleh guna. Bi boleh guna dengan fi'il sumpah ataupun dhamir. Bika, demi engkau, contoh dia. That's why dia gunakan bi kat sini. Okey. Tuan-tuan nampak? Digunakan bi. Ustaz, bi ni apa? Dia punya maksud dengan nama pun boleh ataupun kita kata dengan pun boleh, demi pun boleh. Tapi diterjemahkan dengan lah. Tapi ini bukan berarti dengan ni dia haruf jar. Tak. Dia memang haruf qasam. Sebab biasanya kalau disebut fi'il qasam, sumpah, lepas tu mesti ada haruf qasam. Dah ada fi'il qasam, mesti ada haruf qasam kan? Dia punya sinkro dia. Okey. Satu. Allah kata aku bersumpah. Aku tu Allah. Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Baik. Adalah kat sini. Adalah. La apa agak-agak? Ini kena tambah. Ada kelas dah tahu dah. Kan Ustaz? Bukankah biasa kita bincang ni, kalau yang la ni kita nampak, uksimu ni kita faham lah akar dia. Aksama. Uksimu ni mudhari', anita, dhammah, ana. Kita belajar, kalau setiap kali kita jumpa lepasnya ada mudhari', dan mudhari' tu dia normal, macam uksimu dia normal, maknanya la itu adalah la yang nafi, la yang nafi pada kebiasaannya. Kan yang kita bincang. Kalau jumpa la kan, kita jumpa la mana-mana, lepas tu kita nampak selepas ni ada mudhari' tu dia normal. Okey, maka la ni la nafi. Betul? Yang kita biasa jumpalah. Kalau tengok pada rumus pun memang la depannya mudhari' normal, tak ada tukar apa-apa, la tu la nafi. Dalam rumus pun kita ada masukkan. Kalau yang la tu dia la, yang nafi tidak, lepasnya mudhari' normal. Okey, yang la a'budu ma ta'budunya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu yang kita nampak. Okey, tapi sekarang ni
dia bukan itu. Ya. Pelik tak bunyi ni tuan-tuan? Ya itulah apa seronoknya belajar bahasa Arab ni, ada je dia punya apa isu dia tu. Kan bukan pula. Jadilah apa? Tuan-tuan tambahkan sikit lah, biasalah. Penggunaan kata Quran ni, tuan-tuan, dia begitu luas. Sebab kalam Allah Subhanahu Wa Taala, jadi normal lah dia merata. Dia punya fungsi pun macam-macam. Ya, la ni dia bukannya nafi yang kita faham, tidak. Cuba tengok terjemahan. Dia tak ada tidak. Selalu tidak pun tak ada. Yang lebih menariknya apa? Yang lebih menariknya, kalau tuan-tuan jumpa kan dalam ayat Quran, ya, tengok kalau jumpa setiap kali. Ni saya boleh kata setiap kali. Setiap kali kita jumpa dalam ayat Quran ada word bersumpah, ya, uksimu aku bersumpah. Sebelumnya adalah misalnya ayatnya tu, ya, la uksimu lah kan, la uksimu bil khunnas, la uksimu. Bila jumpa la, ya, la dengan uksimu, la-nya satu je dia punya i'rab. La apa? Ya, la zaidah, ya, la tambahan. La tambahan ni maksudnya la untuk menegaskan sumpah tu. La untuk menegaskan, menguatkan sumpah. Ini bukanlah jazam satu nahi jangan ke, ya. Ini bukanlah soal la sebelum uksimu tu la nafi tetap. Dia memang macam tu. Kalau ada kalimah bersumpah, misalnya uksimu, aku bersumpah, sebelumnya ada la kan. La tu satu je i'rab dia. La zaidah tambahan, dia untuk menguatkan elemen sumpah, dia ada, tapi dia tak ada terjemahan. Tuan-tuan nak tengok tak dalam korpus? Ni saya tunjuk dalam korpus kita. Kan dia sama je, dia punya bentuk memang macam tu. Cuma kita nak kena perasan lah, kita nak kena kita nak kena check. Ini bukan soal nafi jazam, bukan. Memang dia la zaidah, la tambahan. Tambahan ni Quran bila tambahan bukan kata tak ada makna, ya. Dia Quran bila ada tambahan tu maksudnya ayat itu dia adalah untuk menegaskan. Dia begini, disebut zaidah ni, istilah zaidah dalam ilmu nahwu ni pun ada isu tambahan. Tambahan tu maksudnya apa? Ayat tu memang adalah okey, tapi ulama kata tambahan kenapa? Ya, sebab kalau kita buat ayat yang biasa kan, contohnya fa'uksimu, itu pun dah boleh difahami, kan, sebab tengok terjemahan dia. Terjemahannya cuma, ya, ada fa, okey, maka lepas tu uksimu, kan, aku ana bersumpah. Itu kata la itu apa? La itu dia tambahan bagi ayat, sebab ayat boleh faham dengan biasa, tapi la itu ditafsirkan sebagai tambahan untuk kuatkan lagi makna ayat. Tu sebab tengok terjemahan dia tak ada terjemahan lah. Apa terjemahan yang kita nak beri? Sebab dia zaidah untuk tambahan, untuk kita kata penegasan makna sumpah saja. Kalau kita tengok pada ayat ataupun pada kalimah uksimu, ya, dalam ayat Quran, kita tunjukkannya dengan tuan-tuan macam mana dia punya bentuk yang ada tu, ya. Okey. Ni kini ini dia punya contoh lah. Ini dia punya contoh yang boleh kita nampakkan. Okey, ini aksamu. Okey, ni nampak tak kat sini banyak. Okey, la uksimu. Kan? Itu mestilah apa? Wajiblah zaidah. Zaidah ni tambahan. La tambahan tu maksudnya bukan la tu dia tambah. Ayat Quran memang ada tujuan dia menambahkan, menguatkan, menegaskan sumpah. Kalau kata ada, tuan-tuan tunjukkan mana terjemahan dia. Terjemah kat uksimu, I swear je. Kan? Sumpah mana yang la tu? Ni kalau tengok pun dalam terjemahan dia tak ada. Sebab dia memang macam tu. Banyak ayat Quran sebut uksimu adalah. Dia bukan aku tidak bersumpah. Dia zaidah. Memang dia tambahan. Ini kita kena nampak.
Okey, baik, itu satu. Okey. Lepas tu tengoklah nanti ya, tuan-tuan, kalau ada waktu di hujung kita buka, kalau tak ada tu kita just saya habiskan je lah ya. Minggu depan insya-Allah kita mungkin masuk kepada surah lah. Kalau tak ada apa-apa kita masuk kepada surah kembali. Okey, ini contoh dia kan ya, ayat ataupun 53 An-Nur 53. Boleh tengok ya, An-Nur 53 macam mana kita lihat ya bentuk ayat ataupun contoh yang ada tu. An-Nur 53. Okey, ni. Nampak tak kat sini? Dia ada cerita ya sikit ya, tentang maksudnya kat sini ada sebut aksamu. Aksamu ni apa? Fi'il apa ni? Kalau tambah hujung ya. Fi'il madhi. Okey, fi'il madhi ada dhamir hum. Akad dia apa? Tetap aksama. Ya, tetap aksama. Ya, jadi mereka. Kaedah ni tak berubah. Kita je tuan-tuan larat tak larat nak belajar tu je lah. Dia tetap sama. Kalau tengok terjemahan pun dia gitu juga. Dia tak ada yang lain pun. Ya, dia ada mereka, whom, sumpah sama. Okey, kenapa gunakan be? Kenapa kat sini dia gunakan be, kenapa tak gunakan wa? Sebab wa dia tak boleh masuk dengan fi'il sumpah. Satu, ya, ada gunakan be. Jadi kenalah tadi. Be boleh digunakan dengan fi'il. Dengan dhamir. Wa tak boleh. Tak ada cerita dia. Tu kena tunggulah. Okey. Baik, kita nampak. Tadi kata Ustaz, wa tu boleh gunakan ataupun be tu As-Samirai sebut dia boleh gunakan be itu dengan fi'il ataupun be itu boleh digunakan alatul terus. Ada ke Quran dia gunakan be demi dia gunakan terus tanpa sebut fi'il dia kan demi ada ya Sad 82. Sad 82. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ni ya ada sikit nak kita nak bincang kan. Okey. Ayat 82 ya surah Sad. Satulah yang saya nak pesan dengan tuan-tuan, kalau boleh ajak kawan-kawan kita tu je. Sebab kelas disediakan percuma. Jadi kalau kita tak ambil peluang, rugilah. Ambil peluang belajar. Jarang ada kelas begini. Lagi kalau kita tak ambil peluang, jadi rugilah. Ya? Jadi tuan-tuan sharekan saja pada mungkin kawan-kawan kita ke, family kita ke, forward je video-video tu. Malah tahu tergerak hati nanti, tengoklah. Kan tergerak hati nanti, minatlah nak belajar ni. Okey, baik. Okey, tadi ayat berapa tadi kan? Saya sibuk cerita dengan tuan-tuan, lupa dah ayat dia. Okey, ayat 82, surah Sad. Okey ni, saya nak cerita sikit lah dengan tuan-tuan. Ada menyimpang sikit lah. Menyimpang daripada tajuk besar dia tu kan. Tapi rasanya manfaat yang cukup bagus juga untuk kita mengulang. Okey, baik. Setengah jam lagi waktu yang saya ada. Itu saya habiskan. Okey. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Nampak tak di sini ada gunakan fa satu, maka ataf lalu bi. Okey, bi. Okay, bi ni dia bukan dengan haraf jar, dia demi. Ini demi. Nampak tak dia sebut bi terus ya. Dia sebut bi haraf qasam bi terus tanpa sebut fi'il sumpah. Tadi kita dengar ada sumpah juga kan, aksamu bi, uksimu bi. Bi ni dia agak luas lah kan, dia boleh guna dengan kita kata dia boleh digunakan sekali dengan fi'il, dhamir ataupun
ataupun kita kata atau boleh digunakan ba itu secara ala tul, secara mubasyarah, secara direct, secara terus. Kan boleh digunakan be secara terus begitu. Depends kepada ayat, kepada konteks yang ada. Okey, be. Demi izzah. Biasa dengar tak izzah Rabbul izzah kan. Aziz kuasa, demi kuasa, kekuasaan engkau. Ini siapa yang qala ni, siapa yang berkata kan, sebab qala ada huwa, dalam qala dia ni iblis, iblis. Tuan-tuan kalau tengok pada asbab nuzul iblis ni, iblis berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dia kata apa, fa bi'izzatika, maka dengan ataupun demi kekuasaan engkau Allah, dia janji ni, iblis janji kan, yang seperti mana yang kita tahu kan, janji iblis dia akan buat apa dengan manusia ni, kan ni la'uwiyannahum ajma'in, kan la'uwiyannahum ajma'in. Okey, baik. Kalimah la'uwiyannahum di sini yang perlu untuk kita tahu ataupun perlu untuk kita untuk kita pecahkan, kita nampak ada berapa kat situ. La satu, lepas tu uwiya satu, uwiya satu, na satu, hum satu. Kira wahid, isnan, salas, arba, ada 4. Ingat tak tadi kita kata dengan tuan-tuan, kalau Quran, Quran boleh kata bukanlah wajib, tapi kebanyakan daripadanya bila gunakan la, ini bukan la yang qasam tu, ni la yang taukid tu lah. Yang tadi saya ada sempat conteng kot, sini tak padam lagi. Kita tadi kata apa, kalau gunakan la taukid kan, sesungguhnya, benar-benar, mesti ada guna apa. La taukid ni dia biasanya dalam Quran dia bukan wajib, biasanya dia akan attach dengan mudhari' dan ada na. La usallibanna, la amla'anna, la ukhrijanna. Sesungguhnya aku akan mengeluarkan. La amla'anna, sesungguhnya aku akan mengisi. Faham tu, ambil mana yang mudah, mana yang rasa perlu catit, catitlah. Kan untuk tambahan maklumat kita. Nampak tak kat sini? Ughwiyanna. Biasa Quran macam tu. Jadi, mana yang susah ni, tuan-tuan? Susahnya tu, susah kita isi waktu. Kita ada tak waktu belajar? Itu je. Belajar bahasa tak susah. Kalau ada kawaidnya, ada dia punya teknik, kita mengulang pula lagi, kita murajaah kerap, mesti mudah. Memudahkan kita. Sebab kita fokus, kita mengulang, kita tengok pada ayat, terjemahan ada, banding, tengok. Tapi tak semualah yang Allah bukakan hatinya, kan, belajar. Bukakan hatinya untuk belajar, Allah pilih, kan. Okey. Baik. Jadi di sini yang kita boleh faham di sini adalah di sini adalah dan juga ada nah. Ini yang tadi kita katalah, bila ada la, dia mesti ada nah. Banyak. La amla'anna, la usallibanna. Tengok dalam ayat Quran, kita akan nampaklah dalam ini. Saya kira kalau sempat kita mungkin boleh tengok. Contoh yang tadi saya kata tuan-tuan ni, la amla'anna. Allah kata, Allah aku sesungguhnya, la sesungguhnya, amla'a, aku akan, pasti benar-benar mengisi. La amla'anna. Cuma tak pastilah dalam ini dia ada tunjuk tak, dia tak ada bagi dia punya bentuk. Ada satu ayat ni, saya ambil daripada ayat Quran, nak tunjuk kejap. La'am la'anna, kan, la'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Okey, sekejap ya tuan-tuan, saya punya. Okey, kita kat mana tadi ayat? Okey, lam lana tu dia surah Sajdah kan, surah Sajdah ayat 11, 13, 12, 13. Okey, ni cuba tengok, ni dia sama je.
sama cara nak faham, sama cara kita nak pisahkan perkataan tu, ya. La satunya, la satu, ya, la mesti ada nah. Ini tengah-tengah ni mudhari' ni. Ya. Dia sebutnya Allah kata sesungguhnya, akan aku penuhi. Kenapa akan? Sebab dia mudhari' ni. Ada aku. Dia Anita, dia hujung dhammah, tapi ni di baris atas lah. Ya. Dia tu di baris atas adalah sebabnya tu. Ya. Okey. Sama je. Sama saja. Baik. Kita kat mana tadi, tuan-tuan? Kita masih lagi dalam perbincangan yang sama, iaitu mengenal elemen sumpah. Memahami elemen sumpah dalam Al-Quran, bentuk-bentuknya itu ataupun harafnya macam mana yang boleh kita kena pasti perbezaan antara wa, pi dengan ta terutamanya. Ya, ini dia tunjuk. Okey, itu satu yang dapat kita tengok. Okey. Itu satu ya, dia ada tunjuk kat situ. Okey, alright. Lepas tu, selepas itu, okey, ni tadi kita ada cerita. Okey, yang ni tadi kan, izatika la'uyanahum ajma'in. Ayat berapa tadi? Ayat 82 ya, surah Sad. 82 surah Sad. 82 surah Sad. Okey. Boleh tak kongsi jawapan sikit, tuan-tuan, soalan kita? Apa soalan saya ya? Ni kat sini. Okey. Di sini masih lagi kita nak keep interact dengan yang join. Okey. Uhyannahum. Okey, kat sini kita stop internet sebenarnya. Mohon maaf. Okey. Tadi kita share dengan tuan-tuan lagi unmute tu. Okey. Okey, tadi kita masih lagi berbicara soal B tu, ya. B kat sini, soalan kita yang kita tanya adalah okey, di sini ya, kita kata di sini ya. Okey. Yang kalimah uya ni fa'ilnya dhamir tersembunyi, ana, ya, ana dalam dhamir mustatir dalam uya, ana, aku. Iblis itulah ya, menyesatkan. Baik, menyesatkan siapa? So bila apa ni kita faham dia kita kata dia MB lah kan, dia maf'ulun bi. So kita ambil saja yang hum kat sini. Kan hum kat sini akan jadi maf'ulun bi, objek. Ini sebab kita belajar apa-apa dhamir yang bersambung, ya, yang bersambung dengan fi'il, maka dhamir tu akan jadi maf'ul bi. Kan itu yang kita biasa jumpalah dalam murajaah mingguan kita, yang kita biasa jumpa ya, dhamir lekat dengan fi'il. Okey, dhamir mutasil macam contoh ya kalimah yang kita tengok sekarang ni lah ya, iaitu hum ni, dhamir mutasil mereka dilekat dengan kalimah dengan fi'il, maka dhamir tu akan jadi maf'ulun bi, objek. Okey, nak tanya ajma'in ni, kalau tuan-tuan tengok kan, kalau dilihat dalam Al-Quran ya, kalimah ajma'in ni agak banyak diulang. Ya, kalimah ajma'in tu agak banyak.
Ya, di sini. Okey. Kenapa agak-agak disebut ajma'ina kat sini? Kenapa? Apa sebab dia? Okey. Apa sebab dipilih ajma'ina di sini? Mungkin tuan-tuan ada nak kongsi jawapan ke sebelum kita pindah kepada ta qasam, kan, kepada ta qasam yang sumpah tu. Kenapa pilih ajma'ina kat sini? Agak-agak kenapa bukan ajma'una? Kan kita belajar ada ina, mestilah ada una, ya, muzakkar ada ina, ajma'ina, mesti ada ajma'una. Ajma'ina ni kalau orang lama mungkin tuan-tuan pernah guna, ya, yang kulluhum ajma'in, kan, dia maksudnya semua, kesemua daripada mereka kesemuanya akan ajma'in, kan. Kalau orang kampung saya ada dengar-dengar juga, memang kiranya kuatlah pengaruh bahasa Melayu lama ni, ya, dengan bahasa Arab sebenarnya. Jadi soalan kita tanyalah, kan, kenapa ajma'ina bukannya ajma'una? Apa sebab dia? Okey, kenapa? Okey, saya cerita sikit, ya. Tambahkan kat sini hum ni maf'ulun bih, kan. Tambah sikit hum ni dia ditempatkan, dia pada kedudukan tulis fi pada mahalli kedudukan perkataan tu yang nasab. Ustaz tak nampak nasab pun kena sebut, tak nampak mansub pun kena sebut mansub ke? Ya, sebab hum ni dia di tempat yang nasab maf'ulun bih. Maka ini, ya. Okey, ini, ya, disebut di sini, ya. Mana agak-agaknya? Okey, sebenarnya, ya, kita kata yang lebih kuat itu adalah ta ni. Tallah itu lebih kuat. Dia sebut di sini wayabdu anil qasama biha, sumpah dengan ta itu lebih kuat, lebih menekan, lebih besar daripada waw. Sebab kenapa? Tallah, ta dia boleh masuk dengan kalimah Allah saja. Dengan nama Allah saja. Tallahi, Tallahi, Tallahi. Maksudnya bila ada ta ni, kau tak dapat bayangan, oh, peristiwa tu mesti melibatkan peristiwa yang besar. Cerita tentang hari kiamat ke, maksudnya bila gunakan tallah, maksudnya peristiwa itu ada melibatkan perasaan yang besar, satu benda yang besar, melibatkan perasaan yang ta'ajub, yang tafkhim. Ini dia. Akan disebut ta. Maka ta dia lebih kuat, ya, berbanding dengan haraf-haraf qasam yang lain. Ta dia lebih tinggi. Tallah, ta, qasam dia lebih tinggi. Qasam ni berbanding wa dengan bi. Sebab kalau tuan-tuan dengar, kita kalau di Malaysia, kan, dia sebut apa dulu? Wallah, peringkat pertama. Dan lepas tu, billah. Lepas tu apa? Tallah. Ta tu dia paling tinggi lah. Macam tu. Ya, okey. Baik, saya kira cukup untuk setakat itu, ya. Yang la ni nanti kita ceritalah dengan tuan-tuan bila-bila. Ya, la ni tiada juga dalam Quran, la demi. Saya ada masuk dalam nota. Nanti kalau nak tengok pada nota je lah. Ya, yang la ni. Okey. Cukup untuk setakat tu, tuan-tuan. Hari ni mohon maaf sangat ada gangguan begitu agak mengganggu kita juga, tapi moga-moga ada istifadah yang tuan-tuan dapat daripada kelas I'rab kita. InsyaAllah ta'ala kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Kita akhir kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr. Assalamualaikum.
ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.